Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4 iaitu Praktis Komprehensif pada muka surat 50 hingga 51. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Lengkapkan urutan nombor asas yang diberikan mengikut tertib menaik. Soalan A. Kita mula dengan 2, 3, 4 asas 5 ini. So, kita tambahkan nombor ini dengan 1 dalam asas 5. 4 tambah 1, jawapan dia adalah 5. 5 kena tolak dengan 5. So, jawapan dia menjadi sifar. Sifar ni kita tulis di bawah. Lepas tu tambah 1 ke hadapan. 1 tambah 3 dapat 4. Yang ni kita tulis saja. Terus jawapan dia 2. Sambung lagi kat bawah. 2, 4 sifar. Asas 5 di atas ini. Ditambah lagi dengan 1. Asas 5. Sifar tambah 1 akan sama dengan 1. Yang ni tak ada apa-apa yang perlu ditambah, kita salin terus sahaja. So, jawapan kedua adalah 241 asas 5. Okey, jawapan ini tadi 241 asas 5 ditambah lagi dengan 1 untuk dapat jawapan berikutnya. 1 tambah 1 akan jadi 2. Yang depan ni kita salin terus sahaja. So, jawapan terakhir adalah 242 asas 5. Jadi, jawapan untuk ini ialah 2, 4, sifar, asas, 5. Yang kedua ini ialah 2, 4, 1, asas, 5. Dan yang ketiga ialah 2, 4, 2, asas, 5. Soalan B. Kita salin nombor ini. 1 sifar 1, asas 2. Kita tambah dengan 1. So, 1 tambah 1 akan menjadi 2. 2 ni tak boleh ditulis sebab ni asas 2. So, kita tolak balik dengan asas 2. Jawapan dia sifar. So, sifar tu kita tulis sebagai jawapan di bawah. Tambah 1 ke depan. 1 tambah dengan sifar akan dapat 1. 1 ini salin terus sahaja. So, jawapan dia 1, 1 sifar asas 2. Kemudian, kita salin lagi jawapan yang kita dapat tadi. 1, 1, sifar asas 2. Tambah lagi dengan 1. Sifar tambah 1, jawapan dia adalah 1. Yang depan ni kita salin terus. So, jawapan dia adalah 1, 1, 1, asas 2. Jawapan kedua ini kita salin balik. Tambah lagi sekali dengan 1. Jadi, 1 tambah 1 ini sama dengan kes tadi ini. Dia akan dapat sifar dan tambah 1 ke depan. Lagi 1 tambah 1. Jawapan dia adalah sifar tambah 1 ke depan. Sekali lagi 1 tambah 1. Jawapan dia menjadi sifar dan tambah 1 ke depan. So, jawapan bahagian ni adalah 1. Jawapan yang terakhir ni adalah 1 sifar, sifar, sifar asas 2. So, kita salin semula jawapan. Yang pertama ni adalah 1, 1, sifar, asas 2. Yang ni 1, 1, 1, asas 2. Dan yang terakhir adalah 1 sifar, 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 asas 2. Soalan C. Kita salin nombor ini. Tambahkan dengan 1. So, sifar tambah dengan 1, jawapan dia adalah 1. Boleh tulis terus saja. Yang 3 ini pun salin terus. Jawapan dia adalah 31 asas 7. Jawapan ini kita salin sekali lagi. Tambah lagi dengan 1. So, 1 tambah dengan 1 menjadi 2. Nombor 3 ini kita salin terus. So, jawapan dia adalah 32 asas 7. Jawapan 32 asas 7 kita salin lagi dan tambah lagi dengan 1.
Jadi, mula dengan 2 tambah dengan 1 dapat 3. Nombor 3 ini kita pun salin terus. So, dia adalah 3 asas 7. Maka jawapan di sini mula dengan 3, 1 asas 7. Kemudian 3, 2 asas 7. Dan akhir sekali 3, 3 asas 7. Soalan 2. Nyatakan nilai digit 2 dalam nombor 3240 asas 4. Soalan ni nak kita cari nilai digit 2. Ini. Jadi kita senaraikan nilai tempat dari kanan ke kiri seperti biasa dalam asas 4. Lepas itu, kita fokus pada digit 2 ini saja dengan nilai tempatnya. Jadi, nilai digit 2 ini akan sama dengan 2 darab dengan 4 kuasa 2. Jawapannya adalah 32 dalam asas 10. Soalan 3. A. Tukar 111 sifar-sifar 1, 11 sifar asas 2 kepada asas 8. Jadi kita gunakan kaedah cepat yang telah diajarkan sebelum ini. Untuk nombor dalam asas 2 ini, kita kena bahagikan dari kanan ke kiri setiap 3 digit dalam satu kumpulan. Lepas itu, kita senaraikan nilai tempat dalam asas 2 dari kanan ke kiri juga untuk setiap kumpulan. So, yang ini adalah mula dengan 1, 2, 4. Ulang lagi, 1, 2, 4. Dan juga 1, 2, 4 untuk bilik yang terakhir ini. Lepas itu, kita ambil hasil darab digit ini dengan nilai tempat ini. Jawapan dia akan sama dengan 4. Laju ini, 1 darab dengan 2 dapat 2. Yang ni 1 darab dengan 1 akan dapat 1. Ulang balik dengan cara yang sama untuk bilik kedua. Sifar darab 4 akan dapat sifar. Sifar darab 2 akan dapat sifar. 1 darab 1 dapat 1. Yang ni 1 darab 4 dapat 4. 1 darab dengan 2 dapat 2. Sifar darab dengan 1 dapat sifar. Tambahkan setiap nilai ini. So, yang ni kita akan dapat 7. Untuk kumpulan kedua, tambahkan 3 nilai ini. Jawapan dia adalah 1. Dan untuk kumpulan yang terakhir ini, kita tambahkan 3 nilai ini. Jawapan dia adalah 6. Oleh itu, 1, 1, 1, sifar, sifar, 1, 1, 1, sifar asas 2 ini sama dengan 7, 1, 6 dalam asas 8. Soalan B. Tukar 3, 6, 7 asas 8 kepada asas 2. Kali ini kita mula dengan asas 8. Sama juga. Tapi kali ini dari kanan ke kiri, kita bahagikan setiap digit dalam asas 8 itu dalam satu bilik. Kemudian, senaraikan nilai tempat dalam asas 2 untuk setiap bilik ini. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Sekarang kita kena lihat dalam setiap bilik ini. Nombor mana yang kita kena pilih untuk dapat? Jawapan dia 3. Oleh itu, kita kena ambil 2 dengan 1 supaya hasil tambah dia menjadi 3. 4 yang tak dipilih ini, kita letak sebagai sifar. Untuk yang dipilih, kita tulis sebagai 1. 1. Okey. Antara ini, apa yang akan ditambah menjadi nombor 6? Jelas sekali, 4 tambah 2. 1 tidak dipilih. So, di bawah nilai 4, kita letak 1. Di bawah 2, letak 1. Di bawah 1, kita letak sifar sebab tak dipilih. Akhir sekali, untuk dapat nilai 7, kita kena pilih 4 tambah 2 tambah 1. Jadi, untuk ini, semuanya adalah 1. So, jawapan dah keluar, iaitu 3, 6, 7 asas 8 ini adalah sama dengan 1, 1, 1, 1 sifar, 1, 1, 1 asas 2.
sifar di depan ni tak payah ditulis. Soalan 4. Tukar nombor 287 asas 9 kepada asas nombor yang berikut. Soalan A. Tukar ke dalam asas 2. Sebelum kita jawab soalan A sampai D ini, pertama sekali kita tukarkan ni, senaraikan nilai tempat dia dalam asas 9. Buat proses pengumpulan sebab kita nak tukar ke dalam asas 10. Jawapan untuk ini adalah 241 dalam asas 10. Lepas tu baru kita mula menjawab soalan A. Soalan A, dia nak tukar dalam asas 2, jadi kita ambil 241 ini dibahagi dengan 2. Proses pembahagian berulang. So, jawapan ni adalah 120 dengan baki dia 1. Bahagi lagi, dapat 60, bakinya adalah sifar. So, kita buat seperti biasalah. Bahagikan dengan 2 sampai kita dapat jawapan dia, hasil pembaginya adalah sifar. So, cikgu tak terangkan lagi ya. Ingat, baca jawapan dari bawah ke atas. Oleh itu, 287 asas 9 ini sama dengan 1111 sifar 1 dalam asas 2. Buat dengan cara yang sama untuk soalan B. Tukar ke dalam asas 5. Jadi kita buat proses pembahagian berulang dengan asas 5. So, carilah hasil bahagi dan bakinya dengan cara yang telah diajarkan sebelum ini. Oleh itu, 287 dalam asas 9 akan sama dengan 1431 dalam asas 5. Soalan C. 241 dibahagi dengan 7. Buat pembahagian berulangan untuk dapat bakinya. Maka jawapannya 287 asas 9 ini akan sama dengan 463 dalam asas 7. Soalan D. Dengan cara yang sama, 241 dibahagi secara berulang dengan 8. Oleh itu, 287 asas 9 akan sama dengan 361 dalam asas 8. Soalan 5. Hitung nilai yang berikut. Soalan A. 111 asas 2 tambah dengan 111 sifar asas 2. Okey, kita tambah dari sebelah kanan. 1 tambah dengan sifar, jawapan dia adalah 1. Tulis terus. 1 tambah dengan 1, jawapan dia adalah 2. Disebabkan ini adalah asas 2, maka kita kena tolak balik dengan asas 2, jawapan dia sifar. So, jawapan yang kita tulis di sini adalah sifar, tambah 1 ke hadapan. Untuk lajur ini, 1 tambah 1 tambah 1 akan jadi 3. 3 sudah melebihi 2, jadi kita kena tolak dengan asas 2, dapat 1. Jawapan di bawah adalah 1, kemudian tambah 1 ke hadapan. Akhir sekali, 1 tambah 1 sama dengan ini. Jawapan dia akan sama dengan sifar. Tambah 1 ke hadapan lagi dan salin balik nombor 1 ini. Jadi jawapan dia adalah 1 sifar 1 asas 2. Soalan B. 14 sifar asas 7 tambah dengan 3 sifar 2 asas 7. Okey, sifar tambah dengan 2, kita dapat 2. Tulis terus sebab dia kurang daripada 7. 4 tambah dengan sifar akan sama dengan 4. Pun kurang daripada 7. Tulis terus. 1 tambah dengan 3 sama dengan 4. So, yang ini senang. Kita tambah terus saja. Jawapan dia adalah 442 asas 7. Soalan C. 275 asas 9 tolak dengan 218 asas 9. 5 tolak 8 tak dapat sebab 5 terlalu kecil. Jadi, kita kena pergi ke sebelah. Pinjam dengan 7. So, 7 ini akan menjadi 6. Bila dipinjam 1 ke sebelah, dia akan jadi 9. Sebab ini dalam asas 9.
Oleh itu, bahagian ini akan menjadi 9 tambah 5 tolak 8. Jawapan dia adalah 6. So, kita tulis 6 di bawah. Laju ini ialah 6 tolak dengan 1. Jawapan dia adalah 5. Dan yang ini 2 tolak 2, jawapan dia 0. Jadi jawapan akhir adalah 5, 6 asas 9. Soalan 6. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Soalan A. Untuk ini, kita kena tukarkan setiap nombor itu ke dalam asas 10. So, seperti biasa, kita tuliskan nilai tempat yang ini dalam asas 4. Kemudian buat proses pengumpulan. Jawapan ini adalah 27 dalam asas 10. Begitu juga dengan 23 asas 8 ini. Tulis nilai tempat dalam asas 8. Buat proses pengumpulan. Jawapan dia adalah 19 asas 10. Kita bandingkan 27 dengan 19 ini. Didapati 27 lebih besar daripada 19. Dan 27 asas 10 ini asalnya adalah 1, 2, 3 asas 4. 19 ini asalnya adalah 2, 3 asas 8. So, ia adalah lebih besar seperti di atas ini. So, cek balik soalan. Ya, betul. Terbukti bahawa ia adalah sesuatu yang benar. So, kita tulis di sini. Ini adalah benar. Soalan B. Sama juga. Tukarkan ke dalam asas 10. Tulis nilai tempat dalam asas 9. Buat proses pengumpulan. Jawapan ini adalah 65 dalam asas 10. 341 asas 5 pun sama. Tulis nilai tempat dalam asas 5. Buat proses pengumpulan. Jawapan dia adalah 96 asas 10. Sekarang kita bandingkan dua nombor ini. 65 dengan 96. 65 adalah kurang daripada 96. Dan 65 sebenarnya adalah sama dengan 72 asas 9. 96 ini adalah sama dengan 341 asas 5. Di mana hubungan mereka adalah kurang. Cek balik soalan. Ya, betul. Jadi, kesimpulan dia, keadaan ini adalah benar. Soalan C. Okay, tuliskan nilai tempat dia dalam asas 6. Buat proses pengumpulan. Jawapan ialah 176 dalam asas 10. Yang ini tuliskan nilai tempat dalam asas 8. Buat proses pengumpulan. Jawapannya adalah 220 dalam asas 10. Bandingkan dua nilai ini. 176 dengan 220. Didapati ini 176 kurang daripada 220. 176 ini bersamaan dengan 4, 5, 2, asas 6. 220 ini sama dengan 3, 3, 4, asas 8. Sepatutnya ia adalah kurang, seperti yang atas ini. Maka kesimpulannya, 4, 5, 2, asas 6 melebihi 3, 3, 4, asas 8 itu adalah palsu. Soalan 7. Hitung nilai 11 sifat asas 2 tambah 278 asas 9 tambah 132 asas 4 dalam asas 10. Dia nak jawapan dalam asas 10, maka kita tukarkan setiap nombor itu ke dalam asas 10 dengan proses pengumpulan. So, untuk yang ini, seperti biasa, cari nilai tempat, buat proses pengumpulan. Jawapannya adalah 6 dalam 10.
Untuk asas 9, nilai tempat dia. Proses pengumpulan, nilainya adalah 233 dalam asas 10. Yang ini dalam asas 4, buat proses pengumpulan, jawapan ini adalah 30 dalam asas 10. Jadi hasil tambah 3 nombor ini akan sama dengan 6 tambah dengan 233 tambah dengan 30. Oleh itu, jawapan akhirnya adalah 269 dalam asas 10. Soalan 8. Hitung nilai 231 asas 4 tolak 11 sifar asas 2 dalam asas 10. Maka kita kena tukar setiap nombor itu ke dalam asas 10 dengan proses pengumpulan. Tuliskan nilai tempat dalam asas 4 untuk yang ini. Buat proses pengumpulan. Jawapan ini adalah 45 asas 10. Yang ini nilai tempat dalam asas 2. Buat proses pengumpulan. Jawapan ini ialah 6 dalam asas 10. Oleh itu, hasil tolak ini akan sama dengan 45 tolak dengan 6. Jawapan akhir adalah 39 dalam asas 10. Soalan 9. Diberi 1122 asas 3 tambah Y asas 7 sama dengan 118 asas 9. Hitung nilai Y. Soalan ni nak kita cari nilai Y. Oleh itu, kita perlu pindahkan nombor ini ke sebelah kanan. So, ia akan menjadi hasil tolak. Hasil tolak ini kita kena cari dengan proses pengumpulan, tukar ke dalam asas 10. Kerana ini adalah dalam asas 9, ini dalam asas 3. Jadi, yang ni kita tuliskan nilai tempat dia dalam 9. Buat proses pengumpulan, jawapan dia akan sama dengan 98 asas 10. Nombor yang kedua dalam asas 3, buat proses pengumpulan, jawapannya ialah 44 asas 10. Okey, lepas itu, kita ambil 98 ini, tolak dengan 44. Jawapannya adalah 54 dalam asas 10. Tetapi kita kena tukarkan dia ke dalam asas 7. Oleh itu, kita kena buat pembahagian berulang. So, 54 tadi, kita kena bahagi dengan asas 7 untuk dapatkan bakinya. Jadi, buat proses pembahagian ini sehingga kita dapat sifar sebagai hasil pembahaginya. Oleh itu, jawapan dia adalah 1 sifar 5 asas 7. Yang ini adalah jawapan untuk Y dalam asas 7. Tetapi soalan minta kita cari nilai Y sahaja. Oleh itu, kita buang asas 7. Y sama dengan 1 sifar 5. Soalan 10. Isi tempat kosong dengan nombor urutan menaik mengikut asas yang diberikan. Perhatikan soalan A. Setiap satu nombor itu adalah dalam asas yang berlainan. Jadi, langkah pertama kita kena tukarkan dia dalam asas 10 untuk tahu nilai sebenarnya. So, 6, 3 asas 8 ini, kita tulis nilai tempatnya dalam asas 8 dan buat proses pengumpulan. Jawapannya adalah 51 asas 10. Kita cari lagi untuk nombor yang berikutnya. Yang ni dalam asas 2. Buat proses pengumpulan. Perhatikan di sini, cikgu tak tunjukkan hasil darab sifar dengan 203 di sini. Okay, tak ada. Sebab nanti hasilnya juga akan sama dengan sifar. Begitu juga dengan yang 2 sifar ini. Cikgu hanya tunjukkan untuk bahagian yang nombor 1 sahaja. Okay, jawapan ini adalah 52 asas
Bermaksud jujukan ini bertambah sebanyak 1 untuk yang berikutnya. Jadi nombor yang ketiga ini sebenarnya adalah 53, yaitu selepas 52. 53 ini kita kena tukar ke dalam, tengok soalan, tukar ke dalam asas 8. Okay, so kita buat proses pembahagian berulang dengan asas 8 untuk dapat bakinya. Oleh itu, untuk yang ini jawapan dia adalah 65 asas 8. Untuk nombor yang berikutnya, ia nak dalam asas 2. Tadi yang ini adalah 53, jadi nombor yang berikutnya sepatutnya adalah 54. So, buat proses pembahagian berulang dengan asas 2. Sehingga hasil bahaginya adalah sifar. Maka jawapan ini adalah 11 sifar, 11 sifar asas 2. So, kita salin balik ke dalam ruangan jawapan soalan tadi. So, jawapan ni adalah 65 asas 8. Yang ni ialah 11 sifar, 11 sifar asas 2. Soalan B. Dengan cara yang sama, kita kena tukarkan nombor ini ke dalam asas 10. Yang ni tak payah, ia sudah dalam asas 10. So, 148 asas 9 ni kita tulis nilai tempatnya dalam asas 9. Buat proses pengumpulan, jawapan ini ialah 125 asas 10. So, banding dengan nombor yang pertama tadi, 124. Jadi, beza dia adalah 1 sahaja. Bermaksud nombor yang ketiga ini nanti adalah 126. Untuk soalan ini, dia nak tukar ke dalam asas 8, rujuk soalan. So, kita buat pembahagian berulang dengan asas 8. Maka jawapan ini adalah 176 asas 8. Nombor yang seterusnya, rujuk soalan, yang ini, sepatutnya adalah 128. Sebab yang ini tadi adalah 126, jadi yang ini adalah 127 dalam asas 10. So, yang ini adalah 128 dalam asas 10. Tukar ke dalam asas 5. So, buat proses pembahagian berulang dengan asas 5. Jawapan untuk ini ialah 1 sifar 3 asas 5. So, kita salin balik jawapan ke dalam soalan tadi. So, yang ini adalah 176 dalam asas 8. Dan yang ini ialah 1 sifar 3 dalam asas 5. Soalan 11. Jumlah pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari adalah sebanyak 2 sifar 2 asas 5. Berapakah purata bilangan pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari jika zoo negara dibuka setiap hari? Berikan jawapan dalam asas 5. Oleh itu, kita kena tukar nombor itu ke dalam asas 10 dahulu. Jadi, kita senaraikan nilai tempat dia dalam asas 5. Buat proses pengumpulan, jawapan ni sepatutnya adalah 1,302 dalam asas 10. Kita tahu bahawa bulan Januari terdapat 31 hari. So, jumlah ini, 1,302 ini perlu dibahagi dengan 31 hari. So, puratanya adalah 42 pelawat dalam sehari. Tetapi soalan nak kita tukarkan ke dalam asas 5. Oleh itu, nilai 42 ini kita kena buat pembahagian berulangan dengan asas 5 untuk dapat bakinya dan seterusnya jawapan dalam asas 5. Dengan itu, kesimpulan kita,
Purata bilangan pelawat pada bulan Januari adalah 1, 3, 2, asas 5 orang. Soalan 12. Azizan membeli sebuah beg yang mengandungi 100 biji bola kecil untuk anaknya. 1/5 daripada bola tersebut berwarna hijau, 1/4 berwarna kuning, 1/10 berwarna merah jambu, dan yang bakinya berwarna biru. Berapakah bilangan bola berwarna biru dalam asas 8? Jadi, kita kena cari kebarangkalian bola biru dahulu, iaitu dengan 1 tolak dengan kebarangkalian bola lain. 1/5 untuk yang hijau, 1/4 untuk yang kuning, dan 1/10 untuk yang merah jambu. Oleh itu, rupa-rupanya kebarangkalian dapat bola biru adalah 9/20. Kemudian kita kena cari bilangan bola biru. So, kita kena ambil kebarangkalian dapat bola biru, darab dengan jumlah bola yang ada, 100. Dengan ini, kita akan dapat 45 biji bola biru dalam asas 10. Tetapi, ingat tak soalan tadi nak kita tukarkan dalam asas 8. Oleh itu, kita kena buat pembahagian berulang dengan asas 8. Maka jawapan akhirnya adalah 5, 5, asas 8. Soalan 13. Kishandran membeli sehelai kemeja batik dengan potongan diskaun 25%. Harga asal kemeja tersebut ialah RM22 sifar asas 4. Berapakah harga kemeja tersebut selepas potongan diskaun dalam asas 7? Diberi harga asal ialah 22 sifar asas 4. Jadi kita senaraikan nilai tempat dia, lepas itu buat proses pengumpulan supaya kita dapat jawapan dia dalam asas 10. So, rupa-rupanya ia sama dengan RM40 dalam asas 10. Kemudian, kita kira diskaun yang dia dapat sebanyak 25% dibahagi dengan 100% darab dengan harga asal dalam asas 10, maka ia sebenarnya adalah sama dengan RM10 dalam asas 10. Kemudian kita kira harga selepas diskaun. Harga asal 40 tolak dengan diskaun yang diperolehi. So, harga selepas diskaun dalam asas 10 adalah 30. Yang ini kita kena tukar ke asas 7. Rujuk soalan. Asas 7. Jadi, 30 ini perlu dibahagi secara berulang dengan asas 7. Oleh itu, jawapan ini adalah sama dengan 4/2 dalam asas 7. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.